Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'ahu hudahu ba'd. InsyaAllah kita akan menyambung pengajian kita daripada kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu yang wafat pada tahun 505 Hijrah. Pada kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin, dan kita berhenti pada bab yang kedua, masih lagi pada membicarakan berkenaan dengan Kitabul Ilm, kepentingan ilmu. Cuma untuk guru pada bab yang kedua akan membicarakan berkenaan dengan al-ilm al-mahmud wal-mazmum, iaitu ilmu yang terpuji dan ilmu yang terkeji, wa aqsamihima, dan pembahagian keduanya, wa ahkamihima, dan hukum hakam bagi kedua-dua ilmu tersebut. Baik, kita minta Abang Qori baca, bahasa saya ambil giliran baca insya-Allah. Ambil barakah Imam Ghazali. Baik. Ya. Wafihi bayan, ambil daripada Al-Babul As-Sani tu. Ya. Al-Bab Al-Thani. Ya. Fil ilmil mahmudi. Ya. Wal madmumi. Ya. Wa aqsamihima. Ya. Wa ahkamihima. Ya. Wafihi bayanu wafihi bayanu ma huwa fardun ain. fardu ainin. Fardu ainin. Wa ma huwa fardu kifayati. Ya. Wa bayanu anna mawqi'al kalam. anna mawaqi'al kalami. Ya, anna mawqi'al kalami. Ya. Wal fiqhi. Ya. min ilmi dini. Ya. ila ay haddin huwa. Ya. Wa tafdili Ya. ilmil akhirati. Baik, apa makna dia? Wa fihi, pada bab ini penjelasan ma huwa fardu ain, apa barang yang fardu ain, wa ma huwa fardu kifayah, dan apa barang itu ilmu fardu kifayah, wa bayanu, dan penjelasan anna mawqi'al kalam, bahawa tempat ilmu kalam, itu ilmu kalam, wal fiqh, dan ilmu fiqh, min ilmi din ila ayyi haddin huwa, daripada ilmu agama ini kepada mana haddin apa haddin, mana kedudukan ia, maksudnya apa, fiqh dan ilmu kalam ini duduk di tempat mana daripada ilmu agama ni. Tapi tu guru sebut di situ wa tafdil ilmil akhirah, tetapi akan apa, lebih mencenderung atau mengutamakan ilmu akhirat. Boleh? Baik, kemudian Pak Khalid suruhnya. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam ijlubu ilma walau bisin. Ya, utlubul ilma walau bisin. Ya. Apa makna dia tu? Nabi SAW menyebutkan bahawasanya apa? Menuntut ilmu tu fardu ke atas sekalian orang Islam. Kemudian kata tu guru lagi apa? Utlubul ilma, tuntutlah ilmu meskipun di mana? Di China. Kan kita sebut dah kalam berkenaan dengan Nabi sebut apa? Hadis ni utlubul ilma wala bisini, hadis apa? Dhaif, hadis apa? Dhaif. Tapi tak ada masalah pun hadis dhaif pun, selagi mana benda tu kita panggil apa? Tidak bercanggah dengan syariat dan bertepatan pula dipanggil apa? Dan dapat menggalakkan kita untuk beramal, maka itu diterima di sisi para ulama. Kata tu guru rahimahullah, waqtalafan nasu fil ilmi. Baca balik. Waqtalafan nasu fi ilmi alladhi wal fardu ala kulli. Ni tu guna mula bincang. Ya. Apa maksud dia? Maka khilaflah para ulama pada ilmu yang fardu atas setiap orang Islam. Apa ilmu yang fardu? Iaitu fardu ain terutamanya. Kata dia apa? Tahazzabu. Wa nafatafarraqu. Tahazzabu apa kali? Tahazzabu. Antum? Apa dia? Itu tafarraqu apa? Tahazzabu. Fihi aksara min 20 firqatan. Dia tahazzabu, kalimah tahazzabu berpuak-puak lah. Hizb apa? Okay. Hizbullah apa puak. Hizbul Islam. Tu parti Islam dah berslanulah.
Jadi dia kata tafarraqu, maka apa? Mereka ni berpuak-puak lah, berpecah-pecah lah pada lebih daripada berapa pecahan, berapa puak? 20 puak. Maksudnya 20 pendapat lah nak kata di situ. Wala tatawilu wala nutilu. wala nutilu Ya. binaqli tafsiri. Maksudnya la nutil. Kami tak pakai panjangkan lah untuk kita nukilkan tafsilan dia. Dan dulu lemua 20 mampu lah. Lakin hasiluhu anna kulla fariqin nazzala al-wujuba ala ilmi alladhi huwa bi sadadihi. Apa makna dia? Lakin, namun saya tunggu tak sebutlah semua qaul secara tafsil. Tapi kata dia hasiluhu, mana hasiluhu? Kesimpulan. Hasil apa? Kesimpulan daripada pendapat tadi, anna kulla fariqin, bahawasanya setiap puak tadi nazzal al-wujub ala al-ilmi, depa meletakkan kewajipan itu kepada ilmu allazi huwa bisadarihi, yang dia ada padanya. Maksud dia apa? Maksudnya kalau ulama tu dia ahli tafsir, dia kata wajib main tafsir lah. Nahu wajib nahu lah. Tak ada nahu, jangan sembang cakap dia jauh-jauh lah. Nah, itu kata tu masing-masing apa? Nak menangkan ilmu masing-masing. Faqala al-mutakallimun wa ilmu kalam. Bihi yudraku tauhid. Ya. Wa tu'allimu wa tu'lamu bihi Zatullahi subhanahu wa sifatuhu. Apa makna dia? Ahli kalam kata apa? Mutakallim kata apa? Ilmu kalam lah. Izbihi, kerana dengannya dipaham makna tauhid, dia dan dikenali zat Allah Ta'ala dan sifat dia. Itu dia. Itu ilmu apa? Ilmu kalam. Nanti orang yang mutakallimu lagi. Wa qala al-fuqaha huwa al-ilmu fiqhi izbihi tu'rafu al-ibadat. Wa halalu wal haram wa ma yahrumu minal muamalati wa ma yahillu wa unubihi wa anau bihi ma yahtaju ilaihi al-ahadu dunal waqa'in nadirah. Apa makna dia? Kata fuqaha pula, ilmu apa yang wajib? Ilmu fiqh lah. Izbihi, kerana dengannya tu'raful ibadat, dikenali amal ibadat ni, wal halal dan haram, wa ma yuhramu, dan barang yang haram, minal muamalat, wa ma yahilla, barang yang haram daripada jual beli, muamalat ke semua ni, dan barang yang apa? Halal. Wa anau bihi, dan dipermaksudkan dengannya, iaitu dengan apa? Dengan ilmu fiqh yang wajib itu, ma yahtaju ilaihi al-ahadu dunal waqa'i an-nazirah. Apa maksud dia? Barang yang berhajat kepadanya oleh al-ahad. Ahad maksudnya setiap individu. Ada apa? Setiap apa? Individu. Dunal waqa'i, bukan waqa'i nadirah. Maksudnya nadir, benda-benda peristiwa yang jarang berlaku. Boleh faham? Maksud dia kata, kalau barang itu sentiasa dilakukan dalam kehidupan sehari-harian, maka wajib mengaji ilmu tu, ilmu fiqh tu lah. Nanti bagi pendapat fuqaha, ada pun benda yang jarang berlaku, maka tak wajib. Itu kata para fuqaha. Kata yang satu lagi pula, وقال مفسرون والمحدثون والعلم الكتاب والسنة. ilmu kitab was sunnah. Yutawassalu ilal ulumi kulliha. Apa makna dia? Kata mufassirun dan muhaddisun pula, ada ilmu kitab sunnah lah, ilmu hadis. Ada dia. Kerana apa? Dengan keduanya, bihima, itu ilmu tafsir, ilmu kitab dan sunnah itu dapat menyampaikan kepada ulum, semua ilmu. Semua apa? Semua ilmu, ulum kulliha. Itu dia. Boleh kalau mutasawwifah. Waqala al-mutasawwifah al-muradu bihi hadzal ilmu, waqala ba'duhum wa ilmul 'abdi bi halihi wa maqamihi min Allah azza wa jalla. Ni ahli tasawuf kata alim lah, al-murad bihi hadzal ilm. Apa maksud dia? Maksud dengan ilmu yang wajib itu apa? Hadzal ilm, ilmu ni,
Ilmu tasawuf lah tu. Boleh? Dia tak sebut lah ilmu tasawuf dah, ilmu ni. Ilmu apa tu? Ilmu ni lah. Boleh? Kan ilmu makrifat ni. Okey. Faqala ba'duhum, maka kata sebahagian daripada mereka bil ikhlasi wa afatin nufus. belum sikit balik. Faqala ba'duhum, yang sebelum tu, maka kata sebahagian daripada ahli sufi, apa ilmu tu? Huwa ilmul abdi bihalihi wa maqamihi indallah. Iaitulah ilmu hamba tentang dirinya dan juga tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggi tu. Kalau enta tak tahu kedudukan enta di sisi Allah taala, tak guna hidup tu. Bakal apa? Baik mengaji apa? Tak guna mengaji banyak-banyak orang lain. Sia-sia hidup. Tak capai hakikat. Boleh. Wa qala ba'dhum kulit. Lagi. Wa qala ba'dhum wa ilmu bil ikhlasi wa afatin nufus wa tamyizi lammati al malaikati malaki itu ana al malaki min lammati syaitan. Apa makna dia? Kata sebahagian ahli tasawuf pula, iaitulah ilmu tentang keikhlasan. Sebab dia ikhlas benda lah. Kalau tak ada ikhlas, macam nak terima ibadat, betul tak? Ya. Wa afatin nufus, dan kerosakan-kerosakan pada diri ni kena tahu. Wa tamyiz, dan membezakan lamah khatir, lintasan. Lamah apa dia? Lintasan daripada malaikat dan lintasan syaitan. Ni kena beza tu. Kadang-kadang lintasan nampak baik, rupanya syaitan. Tu je jaga-jaga. Itu kena mengaji. Qala ba'duhum wa ilmu batin. Ilmu batin apa pula ni? Yajibu ada aqwamil makhsusina hum ahlu zalik. Wa sarafu al-lafza an umumi. Dia kata apa? Wa sarafu al-lafza an umumihi. Apa makna dia tu? Kata Tok Guru, kata sebahagian daripada ahli tasawuf ada ilmu batin. Apa ilmu batin? Bukan tok batin, tok bomo dah. Batin ni tasawuf juga. Cuma ilmu yang lebih khas. Lebih apa? Khas. Lebih kurang macam mana bagi orang apa? Lebih kurang level ilmu hakikat, ilmu madladuni ni lah. So tu kata Tok Guru, wazalika, ilmu hakikat ni wajib ke atas kaum yang apa? Makhsus. Khas sahaja. Siapa yang khas tu? Yang mana mereka ni ahlu zalika, ahli bagi ahli. Jadi mereka ni saraful lafza, mereka telah memalingkan lafaznya itu daripada umumnya. Apa maksudnya memalingkan daripada umum? Takwil lah. Dia takwil, dia faham lain, dia detail lagi. Dia kata apa tu? Apa macam apa? Wala taqrabus salat. Sekarang tak ingat apa. Dia mabuk dengan Tuhan. Pening pula kan. Itu orang baik geng-geng apa? Batin. Ada satu lagi mak lipat pada. Hatta yati al-yaqin kan. Ini saya dah yakin dah. Buat apa lagi dah sembahyang? Mampu. Baik, saya dia kata apa? Baik, kemudian kata Tok Guru rahimahullah, bukan maksud kalau dalam syarah ni dia kata sarafu al-lafza an umumihi. Kata dalam syarah haisu khassuhu bima zukir min siyaqil hadis. Apa makna dia? Dia kata apa? Maksud sarafu tu kembali pada hadis tadi. Maksud dia apa? Iaitu para ulama bila depa kata ilmu tertentu, kan dia kata ahli kalam kata ilmu kalam, ahli tasawuf kata ilmu tasawuf. Boleh? Tapi hadis tadi ada kata ilmu tertentu kah? Dah, seumum ilmu kan. Boleh faham? Jadi kata Tok Guru, bila ulama-ulama ni mentafsirkan hadis tu dengan ilmu tertentu, maka depa telah apa? Mengkhususkan barang yang umum. Itu maksud dia. Boleh? Ini dalam syarah apa Az-Zabidi disebut tu. Okey. Kemudian kata panjang. Qala Abu Talib Al-Makki, baca pula Hakim, wa qala Abu Talib Al-Makki,
قال أبو طالب المكي Yeah. هو العلم بما يتضمنه الحديث الذي فيه مباني الإسلام. Ya. وهو قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. Yeah. لأن الواجب هذه ال5 Ya. فيجب العلم بكيفية العمل Yeah. فيها وبكيفية الوجوب Ya. والذي ينبغي أن يقطع به Al-Muhassil. Baik. Ini pendapat Abu Talib Al-Makki. Abu Talib Al-Makki ni seseorang daripada ulama tasawuf yang masyhur. Dia mengarang kita ada Qutul Qulub fi muamalati al-mahbub. Itu Qutul Qulub. Imam Ghazali sebenarnya lebih kurang 50% banyak sangat ambil daripada Abu Talib Al-Makki, dan hatta ke semua kita tasawuf dia banyak ambil daripada sumber Abu Talib Al-Makki. Kalau boleh kitab tu di antara kitab-kitab tasawuf yang salaf yang lama, lagi awal lagi. Satu lagi Haris Muhasibi. Ghazali banyak ambil daripada Haris Al-Muhasibi, masyhur. Abu Talib Makki ni nampak dia punya tafsiran dia tu lagi sedap. Dia kata apa? Ilmu apa yang wajib? Huwal ilmu bima yatadammanahu al-hadis. Itulah ilmu yang terkandung padanya hadis. Allazi fihi mabanil Islam, yang mana disebutkan padanya itu mabani Islam, rukun-rukun Islam. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala 5 syahadatu an la ilaha illallah ila akhir hadis. Faham kan? Itu dipanggil hadis yang menyebutkan rukun Islam yang 5, daripada syahadah sampai haji. Itu yang wajib. Sebab apa wajib? Li'annal wajibah hazihil 5. Kerana barang amalan yang wajib ada 5 perkara ni. Itu 5 rukun Islam ni. Fayajibul ilmu bi kaifiyatil amal fiha, maka wajiblah ilmu tentang kaifiat amal padanya. Wa bi kaifiyatil wujub, dan bagaimana dia boleh jadi wajib. Kan kita mengaji ada syarat wajib kan? Maksud syarat wajib apa dia? Kalau sembahyang ada baligh, maksud dia boleh jadi, kalau seorang tu baligh boleh jadi wajib. Kalau haji macam mana? Kalau contohnya apa dia? Haji kalau contoh apa? Dah aman jalan, ada istita'ah, sihat tubuh badan, boleh faham? Maka itu dipanggil masuk kaifiyatu al-wujub. Maksudnya macam mana suatu amalan boleh jadi wajib. Kata Tok Guru rahimahullah, wallazi yanbaghi an yaqta'a bihi al-muhassilu wa la yastaribu bihi ma sanazkuruhu huwa anna al-ilma kama qaddamnahu fi khutbatil kitab yanqasimu ila ilmi al-muamalah wa ilmi al-mukashafah. Jadi Tok Guru nak apa? Detail. Apa sebenar ilmu yang mengaji detail. Sebenar saya bagi tafsiran saya. Saya bagi tafsiran. Dia kata apa? Wallazi yanbaghi, dan perkara yang perlu an yaqta'a bihil muhassil, bahawa dia yaqta' tu maksudnya apa? Meyakini dengannya. Putus yakinlah. Bahawasanya seorang itu meyakini dengannya. Siapa al-muhassil? Muhassil tu talib ilmi lah. Muhassil apa? Talib itu orang yang menghasilkan ilmu. Wala yastaribu fihi, dan tidak yastarib. Ini yastarib raba. Raba raib la raiba fi. Tidak ragu-ragu padanya. Ma sanazkuhu, dan barang apa yang kami sebutkan ini. Maksudnya apa? Ilmu yang bakal kami sebutkan ini sebenarnya bahasan berkenaan dengan ilmu fardu ain. Maka kata Tok Guru, wa huwa annal ilma kama qaddamnahu fi khutbatil kitab. Bahasanya ilmu yang telah kami dahulukan sebutannya pada khutbatul kitab. Khutbatul kitab maksudnya muqaddimah yang sebelum ni. Yang qasimu terbahagi ila ilmi muamalah wala ilmi mukashafah. Ilmu muamalat, satu lagi ilmu apa? Mukashafah. Mukashafah tu ilmu laduni lah. Mukashafah tu apa? Ilmu laduni. Muamalat ni ilmu fardu, ilmu penyucian jiwa, ilmu itu dipanggil apa? Muamalat. Ini tu gua akan syarahkan. Kita Hakim walaysa المراد بهذا العلم إلا علم المعاملة. Dan tidaklah dikendaki dengan ilmu ini. Apa ilmu ini? Ilmu dalam hadis tadi. Illa ilmu muamalah, melainkan ilmu apa? Muamalah saja. Apa maksud ilmu muamalah? Berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan apa barang yang fardu, berkenaan dengan penyucian jiwa. Itu makna muamalah umum, lebih umum daripada barang yang disebutkan secara khusus oleh para ulama-ulama tadi. Kemudian kata Tok Guru, wal muamalah allati kallafa al-'abdu kullifa al-'abdu والمعاملة التي كلف العبد العاقل البالغ العمل بها العمل بها ثلاث
Ya. i'tiqad wa fi'l Dun. wa fi'lun wa tarkun Ya. fa idza balagha ar-rajulu al-aqilu bil ihtilam Ya. aw as-sinni Ya. Dhahwati أو السني ضحوة نهار مثلا أنت dah Sohwata. Sohwata. kalau dalam 4 kali dhaha Dot. dalam syarah ni ضحوة قد إبراز الأجمع من الاهتمام يحسبونه ini boleh jugalah kalau sahwah tu mesti terang. Ketika terang, maksud dhahwah pun maksudnya ketika dah sampai duha. Tapi boleh yang makna dua-dua, terang makna. Cuma Tok Guru tak sebutlah mana. Cuma dalam syarahana pun dhahwah juga. Syarah dhahwah. Ya. Baik. Apa makna kata Tok Guru rahimahullah? Wal muamalatu allati kullifa, maksudnya makna muamalat, ilmu muamalat itu adalah apa? Allati kullifa al-abdu, yang dipertanggungjawabkan ke atas hamba yang akil, yang baligh, beramal dengannya. Itu ada 3. Ilmu muamalah ni maksudnya ilmu buat amal. Boleh? Ada 3 perkara. Pertama, i'tiqad. Yang kedua, fi'il. Yang ketiga apa? Tark. Yang ketiga apa dia? Tark, tinggalkan. Fa iza balagha ar-rajul aqil, maka bila sampai ataupun balighnya lelaki yang akil tadi, sama ada bil ihtilam. Ihtilam keluar air mani. Au as-sin, sin apa? Dengan umur. Maksudnya bila dah umur cukup 15 tahun qamariyah, maka automatik akan apa? Akan jadi apa? Akan jadi apa? Baligh. Akan jadi apa? Baligh. Dia kata apa? Dhahwatan naharin masalan, ketika waktu duha contoh. Waktu duha tak ada kewajiban apa boleh? Kan mula-mula dia bangun pagi, dia tak baligh lagi. Boleh? Kira contoh waktu apa? Duha pukul 9, pukul 10 tu keluar air mani. Boleh? Ataupun cukup tempoh lahir dia kan dia lahir pukul apa? 9 pagi kan. 15 tahun qamariyah tepat pukul 9 tu, cukup 15 tahun. Maka ketika 15 tahun cukup bertepatan jam, minit dan saat tu, maka pada ketika tu dia jadi baligh. Dia jadi apa? Dia jadi baligh. Boleh faham? Tu contoh Tok Guru. Maka apa yang wajib dia ketahui itu, fa awwalu wajibin alaihi ta'allumu kalimatai asy-syahadati wa fahmi ma'nahuma wa huwa qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa laysa yajibu alaihi an yahsula kashfa zalika li nafsihi bin nazari wal bahsi wa tahrir al adillah bal yakfihi an yasduqa bihi wa ya'taqiduhu jazman min ghairi ikhtilaj raibin wa ittirabi nafsin وذلك قد يحصل بمجرد التقليد والسماع من غير بحث ولا برهان إذا اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم إذا pakai إذا إذ kan أنا salah memang kalau إذا dia makna dia jam sikit إذ kerana kalau إذا apabila إذا apa dia apabila إذ itu lebih apa? Lebih makna lebih dakik lah. إذ اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلاف العرب بالتصديق والإقرار من غير تعلم الدليل. Ini Imam Ghazali kata. Maka bila seorang tadi bila dah waktu duha dia baligh, maka wajib dia mengaji kalimat syahadah. 2 kalimah apa? 2 kalimah syahadah. Wa fahmi ma'nahuma, dan dia faham makna 2 kalimah syahadah tu. Wa huwa qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tidak wajib kepadanya untuk yahsula kashfa zalika li nafsihi bin nazari wal bahs wa tahrir adillah. Dia kata apa? Dan tak wajib untuk dia nak menghasilkan kashfu tu, maksudnya fahmu. Tak wajib untuk dia nak memahamikan perkara itu bagi dirinya dengan kajian dan penyusunan dalil. Dan penyusunan apa? Penyusunan dalil. Tu kalau penyusunan dalil, dia akan mengaji ilmu mantik pula. Boleh? Ada premis 1, premis 2. Tu dia. Mana dan? Ni nak masuk apa? Zuhur nak mayang dah. Pilih mana? Kita hujah tak tahu. Boleh? Kata dia, bal yakfihi an yasluqa bihi. Bahkan cukup untuk dia membenarkan 2 kalimah syahadah tadi.
wa ya'taqiduhu jazman, dan dia percaya dengan dua kalimah syahadah itu jazman, secara yakin, min ghairi ikhtilaji raibin, tanpa masuknya sebarang keraguan, wa ittirabi nafsin, dan dipanggil ittirab ni ketidakstabilan pada apa? Jiwa. Maksudnya ketidaktenangan pada jiwa. Maksudnya mesti dia rasa apa? Yakin, mesti dia rasa tenang dan dia terima. Kata Tok Guru, masalah tenang dan terima ini, zalika yahsulu bi mujarradi taqlid. Ada nampak tak? Masalah i'tiqad ini boleh terhasil dengan apa? Semata-mata taklid. Taklid apa taklid? Ikut buta. Ikut apa? Ikut buta tanpa dalil. Was-sama', dengar, min ghairi bahsin wala burhan, tanpa sebarang bahs, kajian, mahupun apa? Burhan. Burhan apa? Burhan pembuktian. Dalil apa? Dalil dia. Kenapa Tok Guru kata boleh sedemikian? Iziktafa Rasulullah SAW, kerana Nabi SAW berpada min ajlafil Arab. Apa maksud ajlafil Arab? Arab gasar, orang Arab Bedui yang bodoh, tak nak kata lah. Boleh? Nabi berpada dengan mereka tu, apa dia? Bitasdiq wal iqrar. Semata-mata bila mereka dah percaya, mereka dah akui dengan lisannya itu, min ghairi ta'allumi dalil, tanpa mengaji ibadah, mengaji dalil. Tu dia tu wajib pertama yang perlu dibuat. Boleh? Fa iza fa'ala zalika, maka jika dia lakukan sedemikian, faqad adda wajibal waqti wa kana al-ilmu allazi huwa fardu 'ainin 'alaihi fil waqti ta'allumu kalimataini wa fahmihima wa laysa yulzimuhu amrun wara'a hadha fil waqti bidalili annahu law mata aqiba zalika mata muti'an lillahi azza wa jalla ghairu 'asin lahu. Itu dia. Apa maksudnya itu? Maka jikalau dia lakukan yang sedemikian, maksudnya apa? Dia memahami makna dua kalimah syahadah dan berpegang dengan apa? Dua kalimah syahadah itu, faqad addal wajibal waqt, maka dia telah melakukan, menunaikan kewajipan semasa. Wa kana al-ilmu, dan adalah ilmu allazi huwa fardu ainin alaihi, adalah ilmu yang merupakan fardu ain ke atasnya fil waqti, pada waktu itu, ta'allumul kalimah wa fahmihima, dan adalah apa? Mengaji berkenaan dengan dua kalimah syahadah tadi, dan apa? Memahami makna keduanya. Walaysa yalzamuhu amrun, dan tidaklah lazim, maksudnya wajib ke atasnya itu barang yang wara' azhaza. Maksudnya wara' azhaza maksudnya apa? Yang selepas itu, fil waqti, dalam tempoh masa sekarang. Boleh faham? Jika dia balik pertama, zuhur tak masuk lagi. Boleh faham? Maka ketika tu wajib dia faham berkenaan dengan apa? Dua kalimah itu pertama, first. Sebab apa kita kata tak wajib untuk dia nak mengaji bab solat lagi? Bukan solat nak masuk dah. Kata Tok Guru, ada satu dalil. Apa dalil dia? Jikalau contoh laki tu mati waktu tu, boleh? Nescaya mati dia itu tidak berdosa. Boleh faham? Kenapa? Kalau kita kata apa, mengaji sembahyang tu wajib pada ketika tu, nescaya mati dia ketika tu mati berdosa. Sekarang ni mati dia tak berdosa, maka kita kata tidak ada kewajipan selepas daripada mempelajari dua kalimah apa? Dua kalimah syahadah. Boleh faham? Itu maksud apa? Kalam Imam Al-Ghazali. Boleh? Wa innama yajibu ghaira zalika bi'awarid ta'ridu wa laysa dhalika daruriyan fi haqqi kulli shakhsin bal yatasawwaru infikaku anha wa tilka al-awarid imma an takuna al-fi'lu wa imma fi tarki wa imma fi al-i'tiqad. Amma al-fi'lu wallahu ta'ala, ini masalah awarid, kewajipan yang mendatang selepas daripada kewajipan apa tadi? Mengucap dua kalimah syahadah. Itu gua akan bincang lagi detail lah. Ini kita akan sambung insya-Allah. Allah Akbar. Allahu ta'ala a'lam. Ya. Mana? Faidah apa dia? Ya. Tatanun. Sebab kita panggil musanna, bila kita sebut musanna apa? Kalimatani kan. Itu kalau keadaan apa? Marfu'. Ataupun kalimataini, itu keadaan apa? Mansub betul. Kita akan sebut sebelum ni, kalau alif dan ya, apa fungsi wujudnya alif dan ya dalam apa? Dalam apa?
dalam kalimat tu apa fungsi dia? Fungsi dia apa dia? Dhamir dah. Pertama, haraf menunjukkan musanna. Yang kedua, dia adalah alamat apa? Rafa' dan alamat nasab. Boleh? Maksudnya bila dia marfu' akan baca dengan alif. Bila dia mansub ataupun majrur akan baca dengan apa? Dengan ya. Itu fungsi wujudnya alif dan apa? Dan ya. Kemudian kita tengok apa fungsi wujudnya nun tu? Nun. Apa fungsi wujudnya nun? Ulama kata fungsi nun apa? Iwadun anit tanwin. Iwadun apa? Anit tanwin fi isim mufrad. Kita kata kalau contoh rajulun, ada tanwin kan pada mufrad kan. Bila kita jadi musanna kan kita sebut rajulani. Nun tu fungsi dia apa? Ganti tanwin yang ada pada isim mufrad. Boleh? Kan kita sebut bila isim mufrad rajulun kita jadikan dia tu mudhaf, maka akan hilang apa? Tanwin. Akan hilang apa? Contoh apa? Rajulu madrasah. Rajulu apa? Madrasah. Boleh faham? Maka hilang apa di situ? Tanwin, sebab dia mudhaf. Boleh? Begitulah juga kalau apa? Musanna. Kita idhafatkan rajulani, boleh dua orang lelaki sekolah. Macam mana nak sebut? Rajula madrasah. Itu kada marfu'. Kalau mansub majrur, rajulai madrasah. Dihazafkan tu sebab apa? Kerana jikalau tanwin pada isim mufrad dihazafkan, nun yang mengganti tanwin itu juga dihazafkan ketika apa? Idhafah. Boleh faham? Itu. Lagi ada apa? Soalan? Allahu Akbar. Ustaz punya master dekat USIM ni mana jalan dia? Ya. Yang mana? USIM kata buat sambung master. Ada UM. UM buat akidah. Saya kaji Dalail Nubuwah tapi tak jalani, tak apa sijil tu dia tengah tunggu sijil. Itu saya dah dapatlah sijil saya tu. Nak buat ke UM. Lepas tu masalah seterusnya apa, tarikh tu hilang. Stop. Masalah